عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat-nikmat dari Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk sama-sama kita membincangkan berkenaan dengan kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat Nabi Muhammad menumpang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak bincang juga pada petang ini bersempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak rasa pada petang ini bahawa memang sebenarnya kita merupakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum saya mulakan ceramah, pastikan di tangan tuan-tuan tu kira semua pegang buku ni seorang satu. Semua pegang buku ni seorang satu, sebab lagi kita akan berqasidah. Saya akan huraikan qasidah yang ada di tangan dan kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah di belakang tu. Belakang tu ada. Belakang. Buku qasidah. Tuan-tuan nak memiliki ke buku ni ataupun tak, tu kira nombor dua. Yang pastinya dalam kita punya ceramah ni, pastikan seorang satu pegang. Kalau kata siapa nak, saya lagi boleh beli. Promosi mereka bagi harga RM8. Kalau nak lah. Kalau tak mau, bagi balik. Itu je. Tapi pastikan di tangan kita masing-masing ada buku ni. Dan sebab saya akan syarahkan berkenaan dengan apa yang tertulis dalam buku ni, tuan-tuan. Baik. Esok lusa, hari Khamis, merupakan 12 Rabiul Awal, di mana merupakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Kelahiran ini tunggu-tunggu. Bukan takat umat sebelum ni sahaja yang tertunggu, bahkan para malaikat juga, jin-jin juga menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lagi yang kata Nabi Muhammad ini dah lahir, dia akan ciptakan Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Waktu Allah menciptakan malaikat Jibril cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni ketika mana mula diciptakan, aku tak tahu aku ni nama apa. Cipta dekat dunia ni lah, aku tak tahu aku nama apa selama 10,000 tahun. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala memanggil aku, ya Jibril. Baru aku tahu, oh, aku ni Jibril ke? Nama Jibril. Lalu aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tugas aku? Apakah peranan aku selaku malaikat Jibril? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Jibril tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan juga Rasul.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Jibril, ya Jibril, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Jibril. Nabi Jibril dia nampak ada tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis dekat langit. Lalu Jibril kata pada Allah, ya Allah, ya Tuhan aku, kalimah la ilaha illallah, aku tahu ilah ini melainkan ilah ini merupakan Tuhan, Allah merupakan Engkau. Ialah semua sifat fitrah yang ada pada makhluk pasti diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah perkara yang biasa. Cuma aku nak tanya engkau, ya Allah, di sebelah kalimah la ilaha illallah ini ada tertulis kalimah Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad ni, ya Allah? Lalu Allah kata, ya Jibril, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Jibril. Wahai Jibril, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, kalau bukan kerana Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan engkau, wahai Jibril. Hebat Nabi Muhammad. Dah tahu dah kelahiran dia bila? Waktu terciptanya Jibril alaihissalam. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mula-mula diciptakan, akhir sekali Nabi Adam keseorangan, dia minta supaya dia ada pasangan. Maka Allah menciptakan Siti Hawa, Adam dan juga Hawa. Adam dan juga Hawa, Adam melakukan kesalahan Nabi Adam sebab godaan daripada syaitan. Allah sebut pada Nabi Adam, wahai Adam, dalam syurga ni kamu nak buat apa pun buatlah. Satu benda yang jangan buat. Apa dia? Jangan bagi makan buah kharkum. Jangan makan buah tu. Lalu Nabi Adam AS dengan godaan yang datang daripada iblis, dia makan buah tu. Akhir sekali Nabi Adam AS pakai baju cantik dalam syurga, semuanya tertanggal. Akhir sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. Lalu Nabi Adam AS mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diampunkan dosa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawassul dengan nama Muhammad supaya engkau mengampunkan dosa aku. Aku bertawassul dengan nama Muhammad supaya engkau ampunkan dosa aku. Lalu Allah kata, wahai Adam, kamu tahu mana kata Muhammad ni? Dia ni aku tak ciptakan lagi. Siapa Muhammad? Lalu Nabi Adam kata, ya Allah, ya Tuhanku, ketika mana aku mula-mula ditiupkan roh, aku nampak dekat langit tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tahu yang kalimah Allah ini merupakan zat engkau. Engkau adalah Tuhan. Dan aku melihat ada kalimah Muhammadur Rasulullah, dan aku yakin bahawa Muhammad ini merupakan orang yang paling engkau cintai. Sebab itulah engkau meletakkan Muhammad di sebelah nama Allah. Lalu, ya Allah, aku bertawassul dengan berkat nama Muhammad ini, engkau ampunkanlah dosa aku. Lalu Allah kata apa? Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau, wahai Nabi Adam. Tuan-tuan, kalau tengok dalam qasidah ni yang di awalnya, Nabi Yuna Rasulullah, Nabi kita, Nabi kami merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syafi'una Habibullah, dan pemberi syafaat kepada kami dialah Habibullah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad diberikan anugerah boleh untuk memberi syafaat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat esok, kita semua ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada selai benang pun dekat badan kita. Tak ada langsung. Kita akan bangkit dalam keadaan telanjang. Ustaz, tak malu ke Ustaz telanjang? Waktu tu tuan-tuan, kita tak hirau dah malu tak malu. Waktu tu semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, dan kesemuanya melihat di langit. Macam mana nasib kami ni? Syurga ke neraka ni? Kami ni berat apa? Dosa ke berat pahala? Tak tahu waktu tu. Maka waktu tu umat manusia, cuba bayangkan, dibangkitkan sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke zaman kita, dibangkitkan berperingkat, peringkat, dan kita merupakan umat yang dibangkitkan paling akhir.
kita umat Nabi Muhammad, sebab kita yang paling lah mati, dan kita lah yang akan dibangkitkan paling akhir. Kehidupan manusia ketika mana dibangkitkan pada padang mahsyar, kesemuanya sesak begini, laki perempuan bercampur, sesak begini. Dan sesak kita tu, cuba bayangkan umat dulu sampai umat lah berapa banyak. Kita Malaysia ada 28 juta, 27 juta lebih kurang. Dunia ada bilion trilion. Tu zaman sekarang, tak kira zaman dulu lagi, tak kira zaman dulu lagi, tak kira zaman dulu lagi. Maka campur semua, tak tahu nak kira banyak semua. Maka kita akan duduk di akhir di hari akhirat esok pada padang mahsyar dalam keadaan berimpit macam ni. Dan berimpit kita tadi ni, waktu itu kita akan merasakan bahawa matahari seolah-olah sedengkal di atas kepala, panas sangat. Kita duduk sini tak apalah, dalam aircon kan, sejuk kan. Nampak? Kita duduk kat luar, oh panas. Kenapa? Dalam aircon, keluar panas. Tara ni pun panas dah. Hari akhirat esok, Nabi menggambarkan bahawa matahari seolah-olah sedengkal di atas kepala, panas sangat. Maka waktu itu ada di kalangan umat manusia yang mana mereka merasakan bahawa peluh ni takat kaki je, buku jali je, selamat lah. Alhamdulillah dia selamat. Dan ada manusia yang merasakan bahawa peluh dia takat lutut. Ada orang yang merasakan bahawa peluh dia takat dada. Ada orang yang merasakan peluh dia seolah-olah takat hidung. Tak boleh bernafas lah waktu tu. Dan kita ni akan menunggu perhitungan yang pertama. Kita akan tunggu dekat padang mahsyar selama 45,000 tahun. Tuan-tuan, 45,000 tahun. Kita ni dah umur apa? Kita baru umur 30, baru umur 36. Cuba bayangkan umur 45,000 tahun macam mana. Duduk dalam keadaan bersesak-sesak, duduk dalam keadaan lemah, peluh ni sampai ke hidung, duduk dalam keadaan yang cukup panas. Inilah keadaan pada hari akhirat esok. Kita akan tunggu selama 45,000 tahun. Dan waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sebelum ini dia bersifat dengan sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, pemurah, sifat kasih sayang. Di dunia Allah bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia bagi anugerah, dia bagi nikmat. Kita kerja gaji banyak, kita kerja dalam ekor, tu semua nikmat Allah. Kita pakai kereta besar, kita ada rumah besar, selesa. Sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hari akhirat esok Allah Subhanahu wa ta'ala akan menzahirkan sifat beliau, sifat Allah yang sebagai Tuhan yang Al-Muntaqim. Tuan-tuan tahu Al-Muntaqim? Al-Muntaqim maksudnya Tuhan yang maha pembalas dendam. Tuhan yang maha pembalas dendam. Hari akhirat esok. Maka di hari akhirat esok dah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ramai-ramai manusia, dia akan sebut, Nabi sebut pada para sahabat, Allah akan sebut begini, limanil mulku yaum, limanil mulku yaum. Tuhan tak sebutlah dengan cara limanil mulku yaum, tak. Tuhan sebut dengan cara sifat dia Al-Muntaqim begini, limanil mulku yaum, siapa kerajaan pada hari ini. Tuhan akan sebut dalam keadaan begitu, limanil mulku yaum, siapa kerajaan pada hari ini. Waktu tu umat manusia kita dalam keadaan tak tahu nak kata lah. Kita kat dunia ni, ya Allah, tak tahu dosa ni, pahala ni buat tak tahu mana pun, dosa yang dia buat banyak. Lalu Allah sebut dekat semua manusia, lillahil wahidil qahar, hanyalah Allah Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Berkuasa. Waktu tu umat manusia pakat menangis. Sebab apa? Dah tak tahu dah nak buat macam mana. Tuhan dah tunjuk dah sifat dia Al-Muntaqim. Maka waktu itulah kita akan berkejar-kejar, lari orang, cari orang yang soleh. Kita akan cari Nabi Adam.
wahai Adam, tolong kami. Kami ni tak tahu nak buat macam mana ni. Kami ni kat dunia buat dosa banyak. Nabi Adam kata apa? Wahai manusia sekalian, aku pun ada dosa. Minta maaf lah, cari orang lain. Pergi cari orang lain, aku tak boleh tolong. Waktu tu bini kita main, kita yang ada isteri kita main, abang tolong bang, mak ni. Tak maaf lah, abang tak tahu ni, tak kenal lah isteri, anak isteri. Kita pergi minta kat Tok Wan, tolong Tok Wan. Tok Wan pun tak hirau kita lah. Waktu tu kita akan cari Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolong kami. Kami ni tak tahu macam nak buat macam mana ni. Nabi Ibrahim kata, minta maaf, aku pun tak boleh, aku pun ada kesalahan. Kamu pergi jumpa dengan orang lain. Kita lari berjumpa dengan Nabi Musa AS. Wahai Musa, tolong kami ni ada kesalahan ni, kami tak tahu nak buat macam mana. Lalu Nabi Musa kata, tak boleh, aku pun ada kesalahan. Pergi jumpa dengan Nabi yang lain. Berjumpa dengan Nabi Isa AS pun perkara yang sama. Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong, aku pun ada dosa. Pergi jumpa dengan Nabi yang lain. Lalu yang terakhir sekali kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu dengan Nabi Muhammad, kita kata, wahai Muhammad, engkaulah kekasih Allah, tolong kami ni, kami tak tahu nak buat macam mana ni, tolong kami, tolonglah beri syafaat pada kami. Lalu Nabi kata apa? Akulah ana syafi'ul musyaffa', akulah merupakan Nabi yang memberi syafaat, dan syafaat aku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafi'ul musyaffa'. Waktu tu Nabi Muhammad dia akan terus sujud. Sebab apa? Mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, bagilah urusan umat aku ni senang dekat hari akhirat esok. Lalu Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, angkat kepala kamu, dan berikanlah syafaat kepada umatmu yang kamu kehendaki. Lalu Nabi terus berlari pergi ke 3 tempat. Nabi sebut pada para sahabat, hari akhirat esok cari aku di 3 tempat. Tempat yang pertama, cari aku dekat Telaga Al-Kausar. Tempat yang kedua, cari aku dekat titian Sirat. Dan tempat yang ketiga, cari aku dekat neraca Al-Mizan. Nabi SAW pergi tengok umat dia, apa yang jadi dekat neraca Al-Mizan. Pergi tengok apa yang terjadi kepada umatnya dekat titian Sirat. Berlari Nabi tengok apa yang terjadi dekat Telaga Al-Kausar. Pergi dekat titian, dekat neraca Al-Mizan. Mula-mula ada seorang pemuda yang mana dia ditimbang amalan dia. Bila ditimbang amalan dia, tengok-tengok berat dosa, pahala ringan. Sebab apa? Kat dunia tak hirau sangat amalan yang disebut oleh Nabi. Dia tak hirau, dia buat dosa banyak. Akhir sekali malaikat kata, jom ikut aku. Malaikat Malik ni malaikat yang menjaga neraka, disebut dalam keadaan yang garang, jom ikut aku nak bawa kamu humbankan dalam neraka. Dipegang erat-erat, kuat-kuat, dibawa dengan penuh kasar. Maka waktu tu Nabi kata, wahai malaikat, tunggu Ustaz, tu umat aku tu, tunggu Ustaz. Lalu malaikat kata, tak hirau dah. Sebab apa? Sebab aku tak mendapat arahan dari Allah. Malaikat ni sifat dia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dan dia hanya melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu Allah kata pada malaikat Malik, ya Malik, ati' Muhammadan, taat pada Muhammad. Lalu malaikat Malik terus berhenti, dan Nabi kata, wahai malaikat Malik, bawa mai sini, tu umat aku tu. Kita waktu tu kita akan dibawa oleh malaikat, pergi timbang balik berat kita, dosa berat, pahala ringan. Lalu Nabi akan keluarkan sesuatu, diletakkan di atas neraca pahala. Lalu tiba-tiba neraca pahala kita tu terus jadi berat, dosa kita jadi ringan. Malaikat yang garang tadi ni tiba-tiba terus lembut, silakan, jom aku nak bawa kamu masuk ke dalam syurga. Terus dia lembut. Lalu kita waktu tu seronok sangat. Kita kata, wahai pemuda, siapa engkau? Siapa engkau sampaikan engkau boleh tolong aku untuk masuk ke dalam syurga? Lalu Nabi akan kata,
ana nabiyyuka Muhammad, aku merupakan nabi engkau. Waktu tu kita menangis, Nabiyuna Rasulullah. Tolong, kita akan menangis sebab apa? Tak tahu nak kata Allah selamat. Apa yang kau letakkan di atas neraca pahala ni? Nabi kata, inilah merupakan syafaat aku, di mana engkau dekat dunia dulu engkau pernah berselawat sekali pada aku. Ni aku berikan syafaat, dan syafaat ini menyelamatkan engkau daripada neraka. Lalu Nabi SAW dia lari dekat peti Sirat, nak tengok sama ada hamba dia, nak tengok sama ada umat dia masuk neraka ke tak. Pergi lari dekat peti Sirat, lari pula dekat Telaga Al-Kausar, nak tengok sama ada umat dia sempat minum air ke atau tak. Ni hari akhirat esok. Maka sebab itulah kita di dunia kena memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok muka surat yang keempat, kita akan berkhosdah sikit. Mudah-mudahan dengan khosdah